Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizilman bin Sukri, nombor matrik 056642. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu tajuk yang telah diberi, iaitu isi penting berdasarkan topik kuliah yang ke-13. Baiklah, sekarang saya akan membaca sikit pendahuluan, iaitu kalam hikam yang ke-13 ini memberi ilmu kepada kita sebagai penuntut ilmu untuk memahami hasrat atau persoalan pengarang bagaimana untuk membawa hati dan jiwa yang suci ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pengajian ilmu penyucian hati dan jiwa hendaklah dididik dan dipelajari daripada seorang guru mursyid serta mencapai ma'rifatullah dalam ilmu dan amal. Baiklah, untuk kebahagiaan isi penting topik yang ke-13 ini ada banyak. Dan yang pertama iaitu cara hati terang benderang dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu melupakan akan segala makhluk dengan sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah sentiasa bertaubat daripada dosa. Dan yang ketiga iaitu melupakan hati daripada nafsu syahwat. Yang seterusnya iaitu isi 4 perkara untuk menjadikan hati yang bersih. Yang pertama, hati bergemilang dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati masuk kepada sifat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iaitu hati melihat dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, bagaimana seseorang boleh masuk ke hadrah ma'rifatullah daripada kelalaian. Iaitu yang pertama, apabila hati telah bebas dari belenggu hawa nafsu dan pengaruh makhluk. Tumpuan manusia hanya pada rupa bentuk hingga lupa akan Allah Subhanahu wa taala itu akan menghalang seseorang daripada mendapat kemanisan cahaya makrifat di dalam hatinya. Rupa bentuk yang paling dekat adalah rupa bentuk kita sendiri. Allah mengeluarkan seseorang daripada kegelapan kepada cahaya, iaitu ada 4 kegelapan, iaitu yang pertama pengaruh makhluk, yang kedua pengaruh nafsu, yang ketiga kelalaian, dan yang keempat keterlanjuran. Baiklah, yang seterusnya, kerana sebab musabab akan menyebabkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, selepas makan ubat, apabila baik atau tidak, hati sentiasa ingat Allah yang menyembuhkannya. Kita melakukan sebab musabab itu, iaitu ikhtiar daripada, tetapi tidak bergantung kepada itu. Yang ini kita hanya bergantung kepada Allah itu sahaja, bukan kerana makhluk, iaitu ubat. Baiklah, sunnatullah. Imam Ghazali berkata bahawa seseorang itu tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala melainkan dia mengenali Allah taala. Juga seseorang itu tidak dapat mengenal Allah melainkan dia dapat memalingkan hatinya kepada Allah taala, dan seseorang itu tidak boleh memalingkan hatinya kepada Allah melainkan dengan menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang seterusnya, poin yang seterusnya iaitu bagaimanakah hati seseorang yang tamak itu boleh merasakan ingin atau cenderung atau kasih untuk masuk kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seseorang itu masih tidak bersuci daripada junub kelalaiannya. Iaitu yang pertama, hadrat Allah Subhanahu wa taala, hadrat Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna ruang kewalian Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan daripadanya, yang mana daerah kewalian ini menuntut manusia untuk bersih dirinya daripada segala syahwat. Yang kedua, tidak akan merasakan kewujudan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu jika hati dan jiwa hati dan jiwa manusia itu masih dipenuhi dengan nafsu keinginan dunia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.